Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat tengah hari ya. Alright, so saya make attendance dulu. Muhammad Faris Nazhan. Ada sir. Muhammad Azril Ashraf. Ada sir. Muhammad Khairul Aiman. Muhammad Arif. Ada sir. Ashmat Ferry. Ashmat Ferry. Hizal Imir. Hizal. Muhammad Fauzan Faris. Ada sir. Khairul Fitri. Ada sir. Wan Muhammad Luqman. Ada sir. Muhammad Aizat Haikal. Muhammad Aiman. Ada sir. Muhammad Faris Izwan. Ada sir. Syed Muhammad Adin. Ada sir. Muhammad Haris Aiman. Ada sir. Syed Muhammad Firdaus. Ada sir. Wan Muhammad Wan Muhammad Afham. Muhammad Shihabuddin. Ada sir. Muhammad Daniel Haikal. Ada sir. Vanishwari. Ada sir. Nur Atirah. Ada sir. Muhammad Arif. Ada sir. Muhammad Syafiq. Ada sir. Muhammad Firdaus. Ada sir. Okey. Ada lagi yang saya belum sebut? Hello sir, saya ada sir. Speaker termute tadi. Okey. Okey, ada lagi? Alright. Sebelum kita start tu, saya nak tanya sikit. You all memang semua tak balik di UMP kan? Belum balik di UMP kan? Belum. Di semester memang tak balik ke macam mana? Tak pasti lagi. Fakulti tak cakap apa-apa lagi sir. Fakulti mana boleh cakap, fakulti ke bangunan. Tak ada, tak ada apa-apa info ya. Okay, alright. So kalau you all dah balik, saya plan nak buat face to face kelas lah. Okay. Mengajar tapi kenal pun tak lah. So alright, anyway, tak apa. Tengok keadaan macam mana. Okay, sebelum kita start, any problem regarding to your project? Sebab proposal dah siap? Oh, dah siap dah? Dah hantar ke? Belum lagi. Okay. Anyway, saya akan saya extend sampai esok. You all boleh hantar esok, by tomorrow. Hantar through Kalam. Okay, hantar melalui Kalam. Nanti saya akan create submission port lah. Okay, tempat saya akan tulis itu proposal submission, and then you boleh submit dalam port tersebut lah. Okay, hanya hantar satu sajalah per group. Satu group, satu saja. Presentation saya rasa tak perlulah. Okay. Alright. Tapi sebelum tu, sebelum ni ada beberapa kawan you yang tanya apa itu design requirement lah. Okay, so saya plan untuk bagi brief sikit. Bagi brief what is the design requirement. So siapa yang dah siap proposal tu, you boleh tengok balik sama ada betul tak you punya design requirement tu. Okay, design requirement, tengok sama ada betul ke tak. Kalau you rasa tak berapa betul, and then you modify sikit lah, sebelum you hantar esok. Okay, esok dia esok. Saya extend sampai esok. Alright.
Alright, so ada dua terms yang saya akan explain hari ni, which is the function and also design requirement. Okay, function tu you tahulah, sebenarnya function tu adalah fungsi fungsi you punya produk lah. Okay, you nak buat apa fungsi dia. Okay, design requirement ni is a bit confusing lah. Ada yang kata sama dengan scope, tapi sebenarnya dia ada beza sikit Design requirement dengan scope ni ada berbeza sikit lah. Alright. Function, kita tengok definition dulu. Function tu apa? Okay, function is the tell what the device must do. So fungsi lah, apa device you tu perlu buat. So kalau you nak design ladder for example, tangga kan, tangga, so fungsi dia untuk apa? Untuk support human ataupun untuk to reach high stuff lah, maksudnya untuk mencapai sesuatu yang tinggi lah, lebih tinggi, something like that lah. Okay, tangga ladder kalau you nak design. So that is a function lah, apa fungsi device tersebut lah. And then non-quantitative statement, dia adalah non-quantitative statement, so you tak perlu bagi tahu berapa tinggi tangga tersebut, tak perlu. Okay, function saja, fungsi dia saja. Okay, non-quantitative tu maksudnya just statement. Kalau quantitative, dia mesti ada value, kuantitatif. Contoh tinggi abu adalah 5 meter, itu kuantitatif. Okay, ada value. Kalau non-quantitative ataupun ada nama lain dia kualitatif. Kualitatif maksudnya just statement. Okay, tak ada value lah, tak ada value, any value, specific value. Okay, and then function, and then for example, to support the load. You buat ladder, for example lah, you design ladder, so dia punya function adalah to support the load, for example. To lift crate, ini kalau crane lah, to lift the crate, for example, ataupun to lift the weight, something like that. To transmit power, to hold two structural members. Itu adalah maksud function lah. So you punya design, you punya project pun should have the function lah, maksudnya apa fungsi you punya design lah. Okay, once you dah decide what is the components yang ataupun structure ataupun device yang you nak buat, and then you kena tahulah what is the function lah. Okay, should be included in your proposal lah. Dalam proposal tu mesti bagi tahulah apa fungsi you punya design. Okay, that's the first thing. And then bila kita tengok pula untuk design requirement, design requirement usually quantitative. Ni quantitative. So dia mesti ada value. Okay, quantitative statement of expected performance. Quantitative value apa? Value expected performance. Okay, performance ataupun environmental condition. Okay, apa device in which device must operate. Okay, macam mana dia nak operate. Contohlah, kalau you nak design shaft, how fast dia punya speed, for example, and then berapa dia punya length, berapa dia punya panjang, okay, and so on lah, and so on. Okay, limitation on space of weight, available material, okay, apa jenis material nak guna, and then component that you maybe use. So that is the design requirement. Okay, nanti saya bagi contoh, and then you boleh cuba faham lah. Okay, for example, I'll give you one example lah. Okay, problem statement, to design speed reducer. Okay, so you nak design speed reducer. Okay, alat yang boleh mengurangkan kelajuan. Okay, speed reducer. Okay, itu problem statement. There is a part of power transmission of small tractor. So you ada tractor, and then dekat tractor tu ada power transmission lah system. Okay, power transmission system. So you nak design satu speed reducer, you nak reducekan dia punya speed from the power transmission tu lah. Okay. And then the tractor engine speed at high speed, while the drive for the wheel must rotate more slowly. So tractor engine tu dia berpusing ataupun dia operate pada high speed. Okay, tapi you nak produce dia punya output mesti ataupun dia punya output dekat wheel dia tu, dekat roda, dia nak rotate slowly. Tu yang perlukan speed reducer tu. Okay, daripada high speed kena ada satu alat nak bagi low speed. Okay,
Tapi nak juga transmit higher torque. Nak high torque. Okay, even low speed tapi nak high torque. Okay, yang tu problem statement contoh problem statement. So apa function? Kalau for this case lah, untuk case ni, contoh inilah you punya yang you nak design speed reducer. And then apa fungsi dia? Kita tengok. Okay, kalau for this case, ni for this example okay, so the function you boleh tulis, okay, contoh lah, ni contoh je. Okay, function ni adalah to transmit power through machine elements. Machine elements ni can be anything lah, gear, bearing and so on, that reduce rotational speed to the desired value. So daripada problem statement tadi kita nampak, kita nak design speed reducer, kita nak reduce dia punya speed lah, daripada power transmission daripada engine kepada wheel dia. Okay, kita nak ni. So itulah dia punya function. Function dia to transmit the power through machine element that reduce the speed. Alright. Function kedua you punya design adalah to provide higher torque. To provide higher torque. Okay, dari sini kita tengok tadi even though you reduce the speed, tapi you nak transmit high torque. So function you punya speed reducer tu adalah untuk, salah satunya adalah untuk provide high torque. Okay, itu function untuk contoh ni lah. Okay, untuk design requirement. Apa itu design requirement? Design requirement you kena spesifikkan value ataupun quantitative statement. Okay, quantitative statement. Quantitative ni value quantity. Okay, quantitative statement. So for example lah, ini just example the reducer must transmit X horsepower. Tak kisahlah. Let's say you decide 500 horsepower. So you decide dah. And then a mechanical efficiency must be greater than XX%. XX ni you decide lah. You decide 95% for example. Okay, must be 95%. Quantitative lah, ada value. Okay, and then the tractor is expected to operate selama berapa hours? Let's say lah 100 hours for example. 100 hours ataupun 1000 hours, 1000 hours. Oh sorry, per day Kalau per day 10 hours for example. 10 hours per day. And then berapa hari seminggu? Okay, and then daripada situ you boleh design lah berapa you nak design life. Berapa lama you punya design boleh operate lah. You decide lah 50 tahun ke 60 tahun. So bila kita ada design requirement ni, barulah kita boleh design you punya device. Okay, berapa size shaft yang you nak guna. Okay, untuk mendapatkan all this value lah. Okay, untuk menghasilkan 500 horsepower, untuk menghasilkan life dia selama 10 tahun for example and so on. So all these thing you kena decide dulu. Okay, macam mana nak decide tu, depends pada problem statement lah. Apa problem yang you nak solve lah. Okay, and then contoh lain, minimum torque. Kita nak tadi adalah high torque kan. Kita nak high torque. So minimum torque should be berapa? You nak high torque. Contoh you nak 100 Newton meter. Ini consider high lah for example. Ini consider high. Okay. And then output delivery power, okay, berapa power yang you nak achieve. Okay, and then reducer must fit into no larger than, ini kalau you ada space limitation lah. Kalau contoh you nak buat something tapi dia ada limitation in term of space. So kena take into account jugalah. Okay, kena tengok berapa space yang available lah. And then ni mungkin you boleh tunjuk, boleh stated lah. Okay, flexible coupling, you nak guna flexible coupling. And then a moderate cost. Okay, moderate cost ni you boleh decide lah berapa. Contohnya less than 200 ringgit for example. Okay, less than 200. Okay, quantitative value. Okay, so itulah contoh design requirement. Kalau scope, okay, apa dia? Nilai ni kita just anggaran je kan dulu kan? You anggaran lah. Contoh you nak design bicycle bicycle. So you mesti tahu bicycle you tu nak duduk berapa orang. Contoh nak duduk 2 orang. 2 orang, seorang maksimum boleh duduk berapa? 100 kilo seorang lebih kurang maksimum berat orang yang paling gemuk 100.
So kalau ada 2 orang 200. So daripada situlah you tahu okay, you punya the design of bicycle must support at least 200 kilogram, for example, something like that. Kalau macam ni, reducer must transmit power. So yang ni you kena tahu sebenarnya dia punya tractor tu berapa power nak guna. So kalau you tahu dah berapa power, you boleh tulis kat sini lah. Kalau yang benda tak tahu tu, you boleh anggarkan dululah. Itu yang pentingnya problem statement. Apa problem you? Bila you tahu problem statement, you tahulah berapa anggaran all this value, berapa speed nak guna, berapa ini nak guna and so on. Boleh tak? Ke tak faham saya cakap? Boleh sir. Hmm. Lepas buat design requirement ni baru kita akan analisis. Bila dapat semua data tu baru boleh tukar balik lah sini kan? Betul. Sebenarnya bukan tukar kat sini. Analisis you tu lah kena tukar. Maksudnya ini benda yang you perlu capai. Ini benda you capai. Bila you buat calculation, you tak capai, you kena tukar dari segi mungkin material dia ke, atau dia punya size komponen yang you guna ke, ataupun design tu sendiri you kena tukar ke. Bukan you tukar design requirement. Design requirement ni kalau in reality ini benda yang klien you bagi. Klien you bagi ni mesti you mencapai. Yang you punya design must be achieve this design requirement. Bukan you buat calculation dapat value tu you pergi tukar pula design requirement. Tak betul lah tu. Faham? Faham sir. So kita set kat design requirement, lepas tu analisis tak capai, kita ubah balik. Ubah pada analisis tu. Tu. Ubah pada you punya design device punya design. Okay. Okay. Baik sir. Alright. Thank you. Alright. Okay. So ada yang tanya itu sama dengan scope ke? Okay. So scope ni dia lebih kepada you punya projek. Okay, dia punya projek keseluruhan. Contoh saya bagi scope you adalah contoh jenis analisis. Okay. So you boleh stated, okay, the analysis will be performed using finite element methods. Maksudnya you punya projek tu you akan guna analisis tu, you akan guna finite element. Itu scope. Okay, dia tak ada guna sangat dengan contents of project. Dia lebih kepada you punya plan to achieve the project. Analisis apa nak guna, contoh. Atau apa lagi? Contoh kalau you nak fabricate pun boleh bagi cerita. Okay, the device will be designed and fabricated. Something like that. Itu. So dia punya scope untuk project, bukan scope yang device yang you nak develop tu. Macam mana you nak buat, dia lebih kepada limitation of macam mana you nak buat project you tu. Okay, itu dia beza beza dengan design requirement. Okay, saya harap you dapat sedikit gambaran lah apa itu function, apa itu design requirement, problem statement and also scope. Okay, ada soalan lain lagi sebelum kita continue lecture? Okay, kalau tak ada soalan, kita nilai, kita masuk lecture. Alright, good. Okay, hari ni saya plan kita masuk new topics lah. Okay, sebelum tu lagi, ada banyak sangat pengumuman ni. You all punya test 1. Saya inform terus. You all punya test 1, kita akan buat next week. Pada waktu yang sama kelas hari Jumaat lah. Okay, kita akan buat pada next week berapa? 15 hari bulan. Okay, 15 hari bulan 4 next week. Friday. So kita akan buat waktu kelas. Okay, 3 hingga 5 petang. Okay, macam mana nak buat? Kita buat online lah. Online guna kalam lah. Okay, medium dia adalah kalam. Okay, test 1 ni masuk sampai mana? Masuk apa? Masuk sampai daripada week 1. Okay, sampailah hari ni minggu apa? Minggu ke-5 sampai minggu ke-6. Okay, sampai next week punya lecture lah. Okay, so daripada intro sehingga shaft. Okay, sehingga shaft. Shaft ni sekejap saja.
shaft ni sekejap je sebab dia punya teori semua ada. Teori shaft ni dia analysis of shaft ni dia punya teori semua yang you all dah belajar dalam fatigue punya analysis dalam failure under variable loading. Okay, kita akan guna kita akan apply the same fundamental from the failure analysis under variable loading. Ini kita akan guna untuk analisis shaft lah. So tak ada equation baru sangat lah untuk shaft ni. Untuk shaft ni tak ada. You akan guna equation yang kita dah belajar sebelum ni dalam failure under fatigue loading ataupun failure under variable loading. Okay, ada soalan berkenaan dengan test 1? Okay, so test 1 akan cover daripada awal minggu pertama, okay, lecture daripada minggu pertama sehingga shaft shaft kita akan habis insyaAllah by next week lah. Next week hari Rabu kita akan habis. Okay, tapi tak banyak, don't worry. Mungkin hari ni pun kita dah boleh habis half of them. Okay, termasuk analisis. Okay, next week tu just untuk dia punya principle je, design principle saja. Alright, kalau tak ada soalan, kita shaft. Okay, kita masuk tajuk shaft. Mana slide tadi? Okay. Alright. Design of shaft. Okay. So tadi saya dah, hari ni kita akan masuk design of shaft and shaft component. Okay, cumanya macam saya bagi tahu tadi, design of shaft ni kalau you nak buat analisis, bila you nak buat analisis of shaft, dia tak ada equation yang baru tak ada equation baru, don't worry. Cumanya kita akan apply apa yang you all dah belajar masa from the previous topic, okay. Macam mana nak cari alternating stress, macam mana nak cari amplitude stress, and so on lah. And then kita akan guna failure criteria lah yang you all dah should be familiar lah. Okay, modify Goodman, okay, and so on lah. Okay, ada banyak lagi lah. Okay, Gabor and so on. Yang ni yang kita dah masuk pun minggu lepas di Goodman. Tapi dia panjang lah sikit. Jangan takut dengan equation ni. Panjang je lebih tapi dia tak susah pun. Okay, Sonderburg and so on lah. Okay. Sebab all this equation basically is from the previous topic. So saya akan tunjukkan satu contoh, okay, daripada previous punya topics. And then kita akan buat sama-sama dulu, okay, supaya you faham macam mana step by step. Bila you masuk shaft nanti dia akan jadi mudah. Okay, dia akan jadi mudah. Okay, hopefully lah. Okay, so sebelum kita masuk shaft ni, saya akan buat satu example daripada topik sebelum ni. Okay, you tengok macam mana kita solve the problem. Okay, one example. And then bila kita buat shaft nanti, kita buat tajuk shaft nanti, you akan nampak lah benda tu sebenarnya related lah. Okay, related. Alright. Okay. Okay. Apa saya nak buat ni sebenarnya? Okay, sekejap. Okay, sebelum ni you all dah tengok bahagian failure criteria. Okay. Alright, yang ni adalah equation yang kita dah discuss last week. Okay, based on Sonderburg, modify Goodman, Gabor, ASME and so on lah. Okay, so basically yang ni adalah equation nak tentukan sama ada you punya component ataupun you punya material fail ataupun tak fail lah. Okay, so ada dua parameter yang penting kat sini. Okay, there are two important parameter. Okay, kat sini kalau you nak apply this equation lah, for example you nak apply this equation kalau you tengok sini ada dua parameter yang you kena kira. Okay, the first one is alternating stress. Okay, delta A ni, sigma A ni, okay, alternating stress. Okay, sigma A, and then satu lagi sigma M, okay, mean stress.
mean stress mean stress dengan alternating stress ataupun amplitude stress amplitude stress ni adalah amplitude stress. Okay, amplitude stress yang ni adalah mean stress. Dua ni yang penting saja. Okay, yang SE dengan SY ni you boleh tengok, SY you boleh tengok dalam table, dalam appendix. Okay, SE you boleh kira lah. SE you boleh kira. Endurance limit So SE sama dengan KA, KB, okay, KC, KD, KE, macam tu lah. KF, lepas tu kali dengan SE prime. So you dapat SE. SE ni boleh kira lah, kita dah belajar dah macam mana nak kira. SY boleh tengok table. Sekarang ni problemnya adalah untuk cari sigma A, which is the amplitude stress dengan sigma mean. Lepas tu you boleh apply lah this equation. Okay, boleh masukkan semua. Alright. So kita tengok balik hari tu, revise balik. Kalau you ada alternating stress macam ni ataupun you ada cyclic stress macam ni. Okay. So sigma A tu adalah ni separuh daripada you punya maximum and minimum lah. So yang ni kita panggil maximum stress. Okay, ni maximum stress. Yang bawah ni adalah minimum ni adalah minimum stress. Okay. So kalau amplitude tu dia separuh lah. Okay, sigma A tu dia separuh daripada sigma max and also sigma min. So macam mana nak buat? Nak cari sigma amplitude, sigma max minus sigma min bahagi 2. So you dapatlah sigma A, sigma amplitude. Okay, and then satu lagi yang saya kata parameter yang penting adalah sigma min. Sigma min ataupun mean stress. So mean stress tu adalah kita measure daripada 0 sehingga ni lah midline midline of the loading lah. Okay, midline of the loading sampai sini. Okay, ini adalah mean stress. Okay, mean stress. So mean stress kalau you guna equation you boleh dah buat sigma max plus sigma min bahagi dengan 2. Okay, itu kena faham lah. Yang penting ni je. 1, 2, okay, and then yang ni yang kita dah belajar tadi hari tu. Okay, marine factors marine factor untuk cari endurance limit. Yang lain tu SY, okay, SUT apa semua tu you boleh cari dalam table lah, okay, dalam appendix. Alright, kalau you all dah tahu yang tu, kita boleh buat, okay, yang ni adalah dia punya safety factor lah, safety factor. Okay, asalnya daripada sini je. Contoh saya bagi safety factor untuk Gabor safety factor untuk Gabor. Equation dia panjang equation dia panjang, but jangan risau. Dia sebenarnya asal daripada equation ni. Equation ni. Cuma dia punya safety factor N dia ada dekat sini kat situ yang saya highlightkan tu. Okay, ada kat sini, ada kat sini. So kalau kita rearrange balik, okay, kita tulis dalam sebutan N bla 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 bla, dia akan dapat lah yang ni. Dapat yang ni. Yang ni dia dah tulis dalam sebutan N. Okay, dalam sebutan safety factor. Okay, yang ni N dia tu ada kat dalam equation. Okay, N dia tu ada dalam equation. Susah nak dapatkan N. Okay, so dia dah siap-siap buat untuk you lah. Panjang sikit equation dia. Okay, tapi jangan risau. Sama juga ASME ni. Okay, ini adalah safety factor punya equation. So datang daripada mana? Mana datangnya tu? Dia it's come from this equation lah. You tengok sini ada N, sini ada N. So dia boleh tulis dalam bentuk N lah. So dia akan jadi panjang sikit, but don't worry. Okay. And then satu lagi hari tu saya ada bagi tahu you all. Kalau you ada combine loading. Combine loading. Maksudnya you ada for example you punya material tu subjected to bending, and then subjected to torsion, and then subjected to axial loading, and then subjected to transverse loading. Banyak loading. So kalau yang tu you kena tukar sigma A untuk combine loading untuk combine loading. Okay, untuk combine loading, sigma A ni you kena tukar kepada sigma A prime. Kita panggil Voigt-Mises amplitude stress. Sigma M you kena tukar kepada sigma M prime. Okay, yang ni kita panggil sebagai Voigt-Mises mean stress. Okay, so basically yang ni adalah untuk single loading. Single load lah, single load. And then kalau yang mana biru ni, ini untuk
combine loading. Combine loading. Okay, okay. So kalau maksudnya you ada torsion dengan bending. So you kena cari sigma A prime. You kena cari sigma A prime, and then bila dah ada tu baru you masuk dalam equation. Masuk equation. And then you kena cari sigma M prime, bila dah ada baru you masuk equation. So equation ni dia bertukar lah. Dia akan jadi prime, dia akan jadi prime. Okay, kalau case combine loading. Untuk pengetahuan you all, shaft yang kita akan belajar nanti next chapter, shaft ni dia biasanya dia akan subjected to combine loading. Tak ada shaft yang single loading. Okay, so shaft ni biasanya dia akan ada bending, dia akan ada torsion. So dia jadi combine loading lah. Bila combine loading, you kena cari void minus amplitude stress dengan void minus mean stress. Macam mana nak cari tu? Inilah equation dia. Semakin panjang ini adalah equation untuk sigma A prime. Sigma A prime dengan satu lagi sigma M prime. So untuk case shaft nanti, bila you belajar shaft nanti, you kena cari sigma A dengan sigma A prime dengan sigma M prime. Okay, sebab apa? Sebab biasanya shaft ni dia akan subjected to the bending dan juga torsion. Sometimes dia ada axial force juga. Axial force pun ada sometimes. So that's why dia kena cari void minus. Itu je bezanya. Beza dia kat situ. Untuk shaft dia akan combinekan loading. Kalau untuk contoh yang kita akan buat nanti, kita akan guna single loading saja. Okay, ada soalan setakat tu sebelum kita buat contoh example 3. Ada soalan setakat tu? Okay. Kalau tak ada, kita akan buat contoh Kita akan buat contoh 3. Example 3. Okay, kita baca dulu soalan dia. The Cauldron AISI 1018. Okay, so Cauldron ni adalah dia punya surface finish. Okay, surface finish. Maksudnya manufacturing process dia lah. Okay, so grade material dia adalah AISI 1018. AISI ni you faham lah yang standard kita belajar masa dalam minggu pertama tu. Saya kata ada banyak standard kan. So AISI ni adalah American Institute something like that lah. Okay, standard apa benda saya tak tahu tak ingat AISI dia ada stand for certain standard lah. Okay, and then steel bar shown in the figure is subjected to the axial. Sekarang ni kalau kita tengok dia subjected to axial load. So axial load sahaja. Axial load sahaja. So ini adalah case untuk single load single load. So you kena cari sigma M dengan sigma A lah, tak perlu prime tak perlu prime. And then the load, that load is fluctuating from 3.5 sehingga 15. Maksudnya load you tu kalau saya boleh lukis dia punya loading dia. Okay, sini adalah load, sini adalah time. Okay, so load you tu dia varies macam tu. Okay, maksimum dia adalah 15, minimum dia adalah 3.5. Itu maksudnya dia fluctuate fluctuate. Alright. Estimate the factor of safety NY. Ini NY ni maksudnya factor of safety based on yield. Okay, based on yield ataupun static lah. Okay, static safety factor ataupun based on yield lah. And then NF. Okay, NF ni factor of safety for fatigue for fatigue. Alright. So NF based on Geber criterion dengan ASME criterion. So soalan A, cari factor of safety based on Geber. Soalan B, cari safety of factor based on ASME. Okay. Alright, itu soalan dia lah. Cari NF sahaja So kalau you tengok ni Geber ni you boleh apply equation ni lah. Apply lah equation ni untuk dapatkan N. Cumanya kat sini you kena carilah SUT tu apa, sigma M tu apa,
sigma A tu apa, SE tu apa, yang lain tu sama je. Okay, kita ada 4 benda lah, SUT, okay, sigma A, sigma M dengan SE. Okay, itu je. Okay, masuk, lepas tu masuk dalam equation. Okay, nampak je equation tu panjang tapi tak susah pun. Okay, so first kita buat dulu nak cari, kita buat dulu untuk cari N. Okay, kita cari dulu N, Y. Okay, and Y ni adalah yield safety factor. Safety factor based on yield ataupun safety factor static safety factor. So sama, okay, equal to SY over stress. SY over stress. Okay, so kita kena cari dia punya yield stress dia dululah. Okay, yield stress. So nak dapat kat mana? Yield stress daripada table. Alamak, saya tak ada table dia ke? Sekejap. Table daripada appendix. You boleh tengok appendix. Table. Cumanya saya rasa saya ada. Okay, yang ni. Okay. You boleh tengok appendix table A20 A20. Okay. Ataupun dalam slide you saya ada letak. So material tu apa? 1018. Okay, 1018 maksudnya yang ni. And then dia adalah cold drawn lah. Cold drawn. So dia punya yield strength dia adalah 370. Okay, 370 yield strength. Okay, so daripada situ kita tahu yield strength dia adalah 370. Okay, mana tadi? Alright. Yield strength dia adalah 370 megapascal. Okay, nak cari stress pula. Stress equal to P over A. Okay. So P ambil yang mana? P ambil yang maksimum lah. Okay, for this case kita ambil maksimum lah sebab kita nak cari yang static untuk static factor of safety kita ambil yang maksimum. Okay. So kita ambil 15 kali dengan 10 kuasa 3 bahagi dengan area. Okay, area dia adalah plate. Okay, dia adalah plate. So area dia lebar darab thickness lebar darab thickness. Okay, tapi dia ada hole kat sini ada hole. So area you kena ambil area yang kat sini lah. Okay, kena tolakkan dengan hole tu. Okay, kena tolakkan hole. So hole adalah 6 mm. So maksudnya area adalah 25 tolak 6 lah. Tolak 6. And then kali dengan thickness dia adalah 10. Dan jangan lupa tukar kepada meter. Okay, tukar kepada meter. Right. So dapatlah stress. Okay, tukar kepada meter dapat stress. Okay, bolehlah buat 25 kira. Saya kira juga ni. Okay, 0025 tolak dengan 006 kali dengan 001. Okay, 15 eksponen 3 bahagi dengan 6. So dapat 78.95 megapascal. Okay, and then masukkan dalam equation tu. So static safety of factor equal to 370 bahagi dengan 78.95. So dapatlah 370 6 bahagi answer. So dapat 4.69. Okay, dapat untuk NY. Boleh? Ada soalan? Setakat tu. Untuk static mudah je. Okay, ada soalan tak? 4.68. 4.69. Okay. Betul. Ada soalan tak? You all try kira guna calculator ke tak? Ke saya yang praktis seorang-seorang? Yes, sir. Kira sebabnya tekan calculator ni nampak mudah tapi kalau you all tak praktis biasa senang careless lah. Okay. Saya sendiri pun banyak tekan sana juga. Alright, so dapat dah NF. Okay, sekarang kita nak cari NY. Kita dapat dah NY. So kita nak cari sekarang NF. NF tu macam mana nak kira? Ini equation dia. Ni yang panjang sikit ni. Okay, tapi tak ada apa pun. Cuma kita nak perlukan yang 4 value tadi lah. Okay, kita nak guna equation ni. Okay, saya ambil dulu saya tanggal gambar dulu.
Okay. Okay, saya letak sini sekejap ni. Okay. Crop. Okay. Okay, ini question dia. So apa yang kita perlukan adalah, okay, kita nak cari NF So kita perlukan tadi adalah SUT, okay, SE, sigma A dengan sigma M. So SUT ambil daripada mana? Okay, SUT, kalau nama je strength macam ni, kita ambil daripada table. So kita refer balik table A20 tadi A20 mana tadi? Okay. Okay, yang ni. So SUT adalah tensile strength lah. Tensile strength. So yang ni tensile strength. So untuk 1018 cold drawn, dia punya tensile strength adalah 440. Okay, 440. Okay, so kita pergi balik 440. Okay. That's why lah dia open book exam dia open book sebab you kena refer banyak benda Okay, so kita tengok daripada table from table A20. Okay. SUT sama dengan 440 megapascal. Okay, 440 megapascal. So SE prime dia berapa? Endurance limit dia. Yang prime dia, yang daripada eksperimen. Sama dengan 0.5 SUT SUT. So sama dengan 220 megapascal. 220 megapascal. Okay. Yang ni faham tak? Mana dapat ni? Ni faham tak? You all faham tak? Mana dapat tu? Ada yang confused? Mana dapat? Kat mana saya dapat ni? Ada yang confused tak? Ada sir, saya confused. You confused? So maksudnya you tak baca nota lah kot, kan? Baca nota lah kan? Baca nota ke tak ni? Okay, dapatnya daripada ni, dulu kita dah belajar kan? SE sama dengan 0.5 SUT. Okay, kena ingatlah sikit practice. Alright, so itulah datangnya SE prime. Okay, SE prime. Alright, so ingat kita nak cari sekarang SE SE. So SE sama dengan KA, KB, KC, KD, KE, KF, SE prime. SE prime. So kena cari pula KA apa, KB apa, KC apa, KD apa, KE apa, KF apa. Soalan ini masalah ni. Okay. So kita cari dulu KA. Sorry saya kena buka tutup lah untuk cari. So KA tu adalah surface factor. Okay, surface factor. So untuk cool drawn, okay, cool drawn kita punya matrik adalah cool drawn tadi, CD. So dia punya A adalah 4.5 dengan dia punya B dia adalah negatif 0.265. Okay. Alright, so you masuk balik dalam equation. Okay, you masukkan dalam equation lah. So kena cari dulu KA. So KA Allah. So KA sama dengan A SUT power of B. Okay, so daripada table tadi untuk cool drawn A adalah 4.51. Okay, SUT adalah 440. B tadi adalah negatif 0.265. So you dapatlah KA. Okay, so KA 440 kuasa negatif 0.265. Okay, kali dengan 4.51. So dapat 0.898. Okay, so that is the KA. Then cari pula KB. KB tu apa pula? Saya pun tak ingat that's why dia open book KB tadi, KB adalah size factor. Okay, size factor. Okay, so dia adalah size factor.
So untuk rectangular cross section, untuk our case dia adalah rectangle cross section cross section. So you kena cari DE dulu. DE, dapat DE, you compare lah equation mana you nak guna. Okay, sebab kita punya case adalah rectangle cross section. So you kena cari DE dulu lah. Cari DE dulu. Okay. Alright. Okay, you ingat equation tu? Saya tak ingat. Okay, saya nak tulis lagi. Sir, Yes. kalau size dia macam, maksudnya macam sekarang ni kita pakai rectangular lah. Kalau Pakai apa? maksudnya yang kita punya example tadi rectangular. Okay. Okay, kalau macam contoh example lain tu dia silinder ataupun bentuk lain lah. Okay. Pakai Terus ambil diameter dia. Ambil Ambil diameter, lepas tu compare equation mana nak guna. Diameter dia kalau in between 2.79 dengan 51, you ambil equation ni lah. Okay. Kalau diameter dia lebih pada 51, you kira ni, guna equation ni untuk dapatkan KB. So D tu maksudnya diameter lah. Diameter. Cuma kalau rectangle dia tak ada diameter, betul? Betul. So you kena guna, kita panggil DE ni, E ni equivalent lah, equivalent diameter. So guna equation ni, you akan dapat value tu you compare pula. You anggap itu adalah dia punya equivalent diameter. Lepas tu cari kat mana dia. Kalau macam sekarang ni bentuk macam bentuk simple lah kan. Maksudnya kalau rectangular daripada bawah area dia sama dengan atas. So macam contoh kalau objek tu area atas sama dengan area bawah, apa tu? tak, maksudnya dia punya bentuk tu daripada bawah sampai ke atas tu sama. Faham tak? Atas bawah macam mana maksudnya? Maksudnya Macam dari tu? Letak macam tu je? Kalau macam cone, contohnya cone, kan bawah dia besar, atas kecil. Pelik-pelik tak ada lah. Kita buat, itu sebab kita tak boleh design komponen dekat industri pelik-pelik. Cone ni kalau guna dekat buat cone jalan raya boleh lah. Kalau dekat industri jarang lah kita ada bentuk-bentuk cone apa semua ni. You boleh bagi contoh tak apa komponen yang under fatigue yang bentuk cone? Tak ada. So, tahu saya pun tak pernah jumpa lagi lah, tapi tak tanya je. So tak ada benda-benda pelik-peliknya. Kalau benda pelik-pelik macam tu kita tak boleh nak analisis, biasanya dia orang takkan design bentuk macam tu lah. Okay, boleh? Okay, boleh sir. Okay. Cuma untuk case kita tadi, walaupun dia rectangular, tapi you kena tengok sini. Dia ada satu lagi statement. Untuk axial loading, KB sama dengan 1. Even dia rectangle, tapi dia under axial loading. Kita punya material tadi dia under axial loading. So KB terus ambil 1. Tak perlu kira sebenarnya. Tak perlu kira. Saya baru perasan tadi, saya lupa. Okay. So ni tak perlu kira ni. Tak perlu kira. Kalau kita punya material adalah rectangle tapi dia bukan under axial loading, baru you kira DE and then compare equation mana you nak guna. Okay, untuk our case dia adalah under axial loading, so tak perlu kira, terus ambil KB sama dengan equal to 1. Okay, equal to 1. Okay, so for our case KB equal to 1. Okay, 1.0 lah, 1. Okay. Alright, KC pula. KC pula. KC. Refer lagi, saya pun tak ingat apa itu KC. Alright. Okay, KC. Okay, KC adalah loading factors. Loading factors. So KC. Okay, our case kita punya adalah under axial loading. So terus ambil 0.85. Okay, 0.85. Untuk KD temperature tak ada, kita punya tak ada effect of temperature sebab dia tak bagi any temperature, so sama dengan 1. Okay, and then KE tak bagi, so sama dengan 1. Okay, and then KF, KF kita akan cari. Okay, so kita ada apa tadi? Kita ada KC equal to 0.85 lah. Okay, 0.85, yang lain semua dengan yang lain semua sama dengan 1. Okay, so kita boleh tulis kat sini. Okay, KC,
KC adalah 0.85. Okay, so KD sama dengan 0, sama dengan 1. Okay, and then KE sama dengan 1. Okay, sekarang kita nak cari KF. KF pun 1 KF pun 1. Okay, ini ada factors lah. Kalau dia tak bagi tahu dalam soalan, so tak ada apa-apa lah. Okay, sama dengan 1 je lah. Alright. So kita dapat lah, kita boleh kira SE. Okay, bolehlah kita kira SE. So SE, okay, SE sama dengan KA adalah 0.898. Okay, KB adalah 1. KC adalah 0.85. KD adalah 1. Okay, KE adalah 1. KF adalah 1. Dan kali dengan SE prime. Okay, saya tukar terus SE prime adalah, SE prime kita dah cari tadi 220. Okay, so saya boleh tulis sini 220. So dapatlah SE. Okay, so SE sama dengan 0898 kali dengan 085 kali dengan 220. So saya dapat 168 megapascal. 168 megapascal. So you all dah dapat yang ni lah. SUT dah ada, SE dah ada. Okay, sekarang kita nak cari sigma M dengan sigma A. Okay, boleh ya? Dua lagi, sigma A dengan sigma M. Alright, so sigma A sama dengan sigma minimum, sigma maximum, sigma max minus sigma minimum bahagi dengan 2. And then sigma M sama dengan sigma max minus plus sigma min bahagi 2. Mana saya dapat tu? Yang daripada inilah. Mana tadi? Yang ni. Ini ya. Sigma amplitude, sigma A dengan sigma M. So kita kena kira sigma A dengan sigma M. Alright. So sigma max, saya nak cari sigma max. Okay, sama dengan Okay, so sigma max sama dengan P over A. Okay, sekejap saya rasa kita kena darab K sebab dia ada hole dia ada hole. So you kena darab dengan KF, capital A stress concentration. Okay, stress concentration kita kena ambil kira saya tengok sekejap. Stress concentration. Yes. You kena darab dengan stress concentration actually Okay, tak apa. Kita kira dulu sigma max. Okay, kita kira dulu sigma max. P over A, so P adalah 15 kali dengan 10 kuasa 3 bagi dengan area. Bagi dengan area. So area dia adalah area nak ambil area mana ni? Area nak ambil area mana? 25 kali 6 25 kali 6. Saya tak rasa you kena tolak dengan whole Sekejap saya tak ingat 25 kali dengan 6. Oh sorry, okay betul area. So area sama juga, area you kena ambil, area kena tolak whole lah. Okay, cross section area. Okay, cross section area tolak dengan whole. Okay, tolak dengan whole tu lah. Kena tolak whole. So kalau crack dia tak perlu tolak dia tak perlu tolak. Okay, tak apa, kita abaikan. So untuk area, okay, untuk area, so you kena cari yang ni lah. Area kat sini. Yang saya birukan tu. Okay, tolak dengan whole. So basically kita dah kira dah area tadi. Okay, basically area tadi adalah mana tadi ni. Okay, 25 tolak 6
kali 10 kali 10 kali 3 lah. Okay, so kita cari dulu area. So area ni adalah 0.025 tolak 0.006 kali dengan 0.01. Saya tukar dalam meter lah. Okay, so you all dapatlah sigma max-nya adalah 15 eksponen 3 bahagi dengan 5 tolak 0.006 kali dengan 0.01. Okay, 15 eksponen 3 bahagian. So dapat 78.9 mega Pascal. Okay, itu sigma max lah. Okay, sigma minimum. Okay, sama dengan P over A. So minimum dia tadi berapa? 3.5 3.5 kali 10 kuasa 3. Okay, and then bahagikan dengan samalah 0.025 tolak 0.006 kali dengan 0.01. Okay, so 0.25 tolak 0.006 kali dengan 0.01. Okay, 3.5 eksponen 3 bahagi ansur. So dapat 18.42 mega Pascal. Pascal. Cumanya you ada hole you kena darab dengan KF sorry yang ni kena darab dengan KF. Stress concentration factors kena darab dengan KF, kena darab dengan KF, stress concentration factors. Alright. Okay. Sorry. Okay, dah cari kat sini dah letak kat sini. Okay. Alright, so sigma A sama dengan KF 78.9 tolak dengan 18.42 bahagi dengan 2. Okay. Tapi kena carilah KF tu apa. Okay, kena cari KF tu apa. So KF adalah stress concentration factors. Okay, so sama dengan Q plus Q ke 1 ataupun KS plus Q. Tak ingat. Salah tu. Okay, tengok balik apa itu KF KF. Oops. Yes. Ni KF sama dengan 1 plus Q KT minus 1. KT minus 1. Okay, KT minus 1. Sebab apa kena nak KF? Sebab ada hole ada stress concentration ada stress concentration. Alright. Dia yang malas sebab dia kena buka tutup kena pergi slide yang sebelumnya. So 1 plus Q KS minus 1. Betul tak tadi? Siapa yang ingat tadi? KT minus 1. KT minus 1. Okay. KT minus 1. Okay, sekarang kena cari Q. Kena cari Q dulu. Okay, kena cari Q. So Q nak dapat pada mana? Q daripada graf notch sensitivity. Okay, yang ni ini adalah untuk cari Q. Okay, so kita tahu kita punya SUT tadi. SUT adalah 440. Okay, so kita punya radius hole tadi berapa? Hole punya radius tadi berapa? 6 6. 3. Sebab 6 tu diameter. Okay, support sikit. Kalau tak saya nak buka tutup susah So R sama dengan 3. So R3 lebih kurang kat sini. Okay, and then 440 SUT kita ada yang 400 sahaja kat sini. So 440 tu lebih kurang lah, atas sikit pada dia lah. Okay, atas sikit pada dia lah. So lebih kurang dekat sini lah. Okay,
So sini ni lebih kurang berapa? 0.8 balon lah 0.86 lebih kurang. Okay, so dapatlah Q 0.86. Okay, Q dapat 0.86. Bukan ambil 0.7 ke, sir? 0.7? Mana pula? 0.7 tengah-tengah ni. Kan? So Apa yang 0.75. 0.75? 0.86 atas lagi lah. Atas daripada 0.8 tu kan. Oh, okey. Okey. Marah tu juga. Alas sikit tak boleh. Okey. Okay, sini 7. 0.7 tak nak 75, 76 lah. Tak nak yang sama dengan you all. Okay. Malah kena marah ni. Alright. So kita ambil 0.76. Ke you nak ambil 0.75? Ikut you lah. Okay. So kita tengok kat sini lah. Kita tengok jawapan dia lah supaya konsisten nanti bila kita nak kira. So Q dia diambil 0.7 lah tepat. Ada 2 pun tak betul. Okay. Whatever lah. Kita ambil tu 0.78 lah supaya sama. Nanti jawapan kita tak ada. Kita boleh compare jawapan. Alright. And then KT pula. KT ni apa? KT ni adalah static stress concentration factors. Static stress concentration factors. Stress concentration factors. Alright. So KT ni pun ambil daripada table. Okay, table dalam appendix. Okay, dalam appendix. Cumanya saya dah letak dalam slide ni lah. Yang ni. You tengok. Ini adalah untuk KT. Okay, KT. Dekat belakang tu, dekat appendix tu dia ada banyak Dia ada A15.1, A15.2, A15.3, A15.4. So you tengok yang sama dengan KCU lah. Axial loading dan juga ada hole. Okay. Axial loading dan juga ada hole. Okay, so kita nak cari KT. Macam nak cari KT, kita kena cari dulu D over W. Okay, kena cari dulu D over W. Okay, so D berapa? Kita punya D adalah 6. W berapa? Kita punya W tadi adalah 25. Okay, so 6 bahagi 25. So dapat 0.24. Okay, 0.24. So lebih kurang sini. Okay, so dapat 2.4. 4 berapa nak ambil? Ini 2.5, 2.4. 2.44 lah lebih kurang. 2.44. Okay, 2.44. Dia ambil berapa? 2.45 lah. 2.45 boleh lah. 2.45. So KT dia dapat 2.45. So bolehlah kira KF. KF sama dengan 1 tambah 0.78 2.45 minus 1. So dapat KF. So KF sama dengan 1.45 kali dengan 0.78 tambah 1. So dapat 2.131. Okay, 2.131. 131. Okay. Okay. So daripada situ masuk dalam equation ni. So dapatkan sigma A. Okay, so sigma A tadi adalah 2.131 78.9 tolak 18.42 bahagi 2. So sigma A sama dengan 78.9 tolak 18.42 bahagi 2 kali dengan 2.131. Dapatlah 64.4 megapascal. Okey, 64.4. Okey, kita tengok Kita tengok hopefully 64.4 lebih kurang lah. Jangan confuse Yang ni dia cari force dulu, dia bagi 2, lepas tu baru dikira stress. Macam saya ni sama je dia akan dapat jawapan yang sama. Okey, macam saya terus guna dia punya stress ni, equation dia stress max minus stress min bagi 2, lepas tu kali dengan KF. Alright, so kita dah dapat dah sigma A. Kita dapat sigma A. Sigma A kita dapat, dan kita nak cari sigma M pula. Sigma M. Sigma M.
Okay, sigma M sama dengan KF sigma max plus sigma min bahagi dengan 2. Okay, bahagi 2. So, sigma M sama dengan KF berapa tadi? 2.131. Sigma max pun kita dah cari tadi. 78.9 tambah dengan 18.42 bahagi dengan 2. So, dapatlah sigma M. Okay. So, sigma M sama dengan 78.8 plus 18.42. Okay, bahagi dengan 2 kali dengan 2.131. So, dapat 103.69 mega Pascal. So, okay, 103. Okay. So, dapat dah sigma M. Semua dapat dah. Okay, sigma M ada. Apa lagi? Sigma M ada, sigma A ada. So, kita boleh kira dia punya factor of safety. Okay, so kita ambil gambar tu balik. Oh. Okay, so kira lah NF. Okay, NF sama dengan 1/2 SUT 440 bagi dengan sigma M 103.69 kuasa 2. Okay, and then kali dengan sigma A dia tadi. Sigma A adalah 64.4. 64.4 bahagi dengan SE. SE tadi adalah 168. 168. And then kali dengan negatif 1 plus set 1 plus 2. Bla 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 lah. Kira lain sendiri. Okay, NF sama dengan dapat jawapan. Okay, ada soalan? Tanya soalan. Ada soalan? Sir, Yes. yang untuk KT dengan apa lagi satu? Q tu kan? Okay. Kan kalau kita dah cari-cari, lepas tu dekat kita buat anggaran ke apa yang untuk dapatkan 2.45? Anggaran saja, anggaran. Dia tak ada spesifik value. Dia sebenarnya okay, dia sebenarnya line ni dia ada matematik dia. Yang line ni kan, line ni dia sebenarnya ada mathematics dia lah. Ada mathematics. Kalau you ada equation tu, you boleh masukkan value tu, and then you akan dapat value yang tepat lah. Okay, tapi untuk peringkat you all ni tak payahlah. Dia just estimate saja. Okay, dapat 0.2 and then lebih kurang lah berapa. Tapi janganlah estimate salah pula. Contoh macam 0.2 ni, and then you kata KT sama dengan 3.0. Tak betul lah. Okay, dia mesti in between 2.4 dengan 2.6. Estimate saja. So jawapan you all ni sepatutnya akan berlainan sedikit lah. Okay, based on value apa yang you all ambil lah. Okay, tapi kalau kita tahu dia punya mathematics punya equation untuk line ni, kita masukkan value D over W, kita akan dapat value yang tepat lah. Okay, menjawab soalan you. Faham sir, faham. Thank you sir. Ada soalan lain? Sir, untuk yang apa graf Q tu tadi tu. Graf Q. Ah. Yang saya salah tadi? Okay. Okay. So, kenapa? Nak tengok sikit buka. Okay. Kenapa guna yang second line tu atas daripada yang garis putus-putus? Kenapa? Sepadan tadi. Okay, yang ni line untuk 400 megapascal. 700 megapascal. Sebab di unit dia gigapascal nampak ni. So kalau 0.7 maksudnya 700 megapascal lah. So value ni adalah value SUT. Dia adalah value SUT. So kita punya SUT 440, betul? 440 kan? Okay, graf yang kita ada hanyalah 400. Lepas tu yang graf yang ada lagi 700. So 440 tu tak ada graf tu. Tapi kita tahu graf tu semakin meningkat. So 440 tu maksudnya just above 400 lah. So kiranya untuk satu line tu ada dua nilai, maksudnya 200 tu
dengan satu lagi 1400 Dia sama, itu unit KPSI. KPSI 200 KPSI sama dengan 1.4 gigapascal. Okay. Kalau you duduk dekat London, duduk London. Kalau dia guna KPSI, SUT dia bagi dalam KPSI, so you refer lah KPSI. Okay. Tapi kalau you convert 200 KPSI ni samalah dengan 1.4 gigapascal. Unit SI unit. Boleh? Okay, boleh sir. Okay. Ada soalan lain? Tak ada. Okay. Kalau tak ada, itulah contoh untuk pengiraan yang kita buat lah. Contoh example 1. Okay. So nanti bila you all belajar pasal shaft, okay, shaft, apa yang berubah? Dia you punya case tadi adalah plate, ada hole and then axial loading. Okay, axial loading. Okay, bila you belajar pasal shaft nanti, you punya komponen dia berubah jadi shaft. Okay, dia tak adalah plate. And then dia biasanya ada, shaft ni biasa berpusing, berputar. So instead of axial loading, you akan ada torque. Okay, you akan ada torque. Okay, and then shaft ni biasanya dia akan support, bila you ada shaft, biasanya dia akan support gear ke kan, dia support gear ataupun dia ada pulley, okay, pulley ada gear and so on. Pulley, gear apa semua ni dia ada berat. Bila ada berat, dia akan menyebabkan bending. Okay, bila dia ada berat, okay, dia akan menyebabkan ada bending. Okay, dia akan bending. Okay, so tadi kita dah buat contoh untuk case plate dan juga axial force. Okay, bila you buat shaft, bentuk dia akan jadi bentuk shaft, bentuk silinder, and then force dia tu akan jadi torque dan juga bending moment. Yang tadi axial load, tapi nanti bila you belajar shaft, dia akan ada torsion dan juga bending moment. Itu saja beza dia. Calculation dia semua sama. Calculation dia sama. Dia akan guna fatigue punya. Biasanya dia tak akan guna yang static punya analisis lah. You ada belajar hari tu kan, yang staticnya yang ada teori MSS teori, distortion energy teori. Biasanya kita tak akan guna yang tu lah. Sebab apa tak guna? Sebab shaft ni berpusing. Dia berpusing. Bila dia berpusing, dia adalah cyclic load. Dia adalah cyclic. Maksudnya loading dia tu macam ni. Bila yang loading dia macam ni, so you kena refer pada fatigue lah. Okay, pada fatigue punya loading, which is this failure under variable loading lah. Okay, so itu je bezanya. Analisis akan semua sama. Analisis sama je nanti. Okay, cuma tadi axial loading, sekarang ni torque. So you kena refer pada graf yang betul lah. Okay, you kenalah refer pada graf yang betul. Contoh dia punya KB dia, contoh dia punya KB lah, ataupun KC ke tadi. Contoh kalau untuk case shaft lah, untuk case shaft, dia punya ni macam ni. KC dia kena cari, KC dia kena tengoklah sama ada dia bending ataupun torsion. Bending ataupun torsion. Kalau combine dia ada note. Dalam buku saya lupa nak letak nota kat si bawah ni. Dia ada note sikit dia ada note kat sini. Kalau you punya shaft tu ada bending plus dengan torsion, dia KC dia tu ada cara dia macam mana nak kira. Kalau ada bending saja terus ambil satu. Kalau torsion saja kita terus ambil yang ni. Tapi kalau ada bending dengan torsion, dia ada cara pengiraan. Dalam textbook you ada. Saya lupa nak letak dia punya note. So kalau di combine lah. Okay, nanti saya letak. Ataupun you boleh refer dalam reference book, textbook. So tadi kita guna axial loading 0.85. So kalau you ada bending dengan torsion, you gunalah 1 dengan 0.59. Sama juga yang tadi tu. Bila shaft dia ada diameter. So you kena carilah KB tu. Nak guna equation yang ni ke nak guna equation yang bawah. Okay, pengiraan lain semua sama. You kena cari sigma A, sigma M. Cuma satu lagi. Kalau untuk shaft, sigma A tu you kena tukar kepada sigma A prime. Sigma A prime. Sigma M tu you kena tukar kepada sigma M prime. Sebab apa?
Sebab dia combine loading. Bila combine loading, you kena guna sigma A prime dengan sigma M prime. Dia punya equation dia macam mana? Equation dia ni. Panjanglah sikit nak cari sigma A dengan sigma M prime. Itu je beza dia. Yang lain tiada beza antara kita. Okay. So kalau you all perasan, nampak ni equation dia. Ini untuk Syaf, ini dah tajuk Syaf. Dia tukar yang sigma A tu kepada sigma A prime, sigma M dia tukar kepada sigma M prime. Okay. Tapi bila you all analyze shaft, biasanya kita nak value diameter shaft. Biasanya kita buat analisis shaft untuk dapatkan dia punya diameter. Sekali lagi biasanya kita buat analisis untuk shaft, kita nak tahu berapa diameter shaft yang perlu digunakan. So dalam textbook tu dia akan bagi terus, dia akan derive untuk you equation untuk nak cari diameter. Ini adalah equation untuk cari diameter lah. Okay, dia asalnya daripada sini ni, daripada sini. Okay, and then dia derive untuk you, dapatlah diameter equal to bla 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 bla. Sebab dalam shaft biasa kita nak cari diameter lah, diameter shaft. Berapa diameter yang perlu digunakan lah. Okay, so habislah tajuk shaft. Habis tajuk shaft. Yang lain-lain ni tak ada apa pun. Ni you nak kira je macam mana. Kita tengok soalannya. Kita tak jawab, tengok je dulu. At a machine shaft shoulder, okay, small diameter D is 28, large diameter is 42 and fillet radius is 2.8 mm. Okay, maksudnya apa? Maksudnya you ada shaft macam ni, and then dia ada groove macam ni. Groove macam tu. So dia ada stress concentration lah. Okay, and then ni shaft lah. So ini maksudnya diameter, small diameter 28, maksudnya diameter kat sini 28. Okay, and then large diameter 42, sini 42, and then fillet radius adalah 2.8. So sini 2.8. Itulah. Tadi kita buat yang ni, macam ni kan. Macam ni. Kalau shaft dia bentuk shaft lah. Tapi dia adalah stress concentration. And then a steady bending moment and torsional moment. Dia ada bending, dia ada torsion. Okay. So maksudnya dia ada bending M dan juga dia ada torsion. Okay, dia ada torsion. Mana datangnya torsion ni? Daripada rotation lah. Rotation. Shaft biasanya berpusing, dia ada torque lah. Okay, mana datangnya bending moment ni? Daripada berat elemen yang kita attach pada shaft. Shaft ni biasa dia tak duduk seorang-seorang. Okay, dia mesti ada gear ke, dia ada pulley ke, sebab shaft ni gunakan untuk transmit power kan. Bila transmit power dia akan connect lah dengan any others machine element. So dia akan menghasilkan bending. Okay. So dia punya bending moment adalah 1.4, 1.4, 2. Torsion dia adalah 1.24. Tapi dia steady steady ni maksudnya plus minus lah. Plus minus. So kalau you ada loading, so maksudnya dia macam ni. Sini 142, lepas tu minus 142. Itu maksudnya. Okay. Bukan static load lah, dia dynamic load. Okay. Alright. The heat treated steel, ni adalah heat treated steel, has UTS. UTS is given, yield strength is given, reliability goal is given. Reliability ni apa? KE kan? Lebih kurang KE kot, saya rasa KE. Dia punya KE untuk KE, KA, KB, KC, KD, KE. Ni KE. Reliability ni adalah KE. And then assume the shaft is in rotating. Determine and safety factor guna Goodman theory. So sama je macam tadi. Okay, sama macam contoh tadi. Cuma untuk case ni you kena cari sigma A prime dengan sigma M prime. Sebab dia ada dua loading. Dia adalah combine loading. Okay. Ada soalan tak? We are not going to solve this one, but
Do you understand the relationship between this example dengan previous yang kita buat, previous example? Do you understand? Boleh nampak tak dia punya persamaan tu? Okay, dia hanya berbeza dari segi loading saja, okay? Loading dan juga bentuk lah. Okay, yang lain semua sama macam yang kita buat tadi. Okay, ada soalan tak? So dia punya jalan kira tu sama macam tadi juga. Sama. Cuma sigma A dengan sigma M tadi tu you kena guna equation yang panjang lah. Sebab dia ada sigma A prime. Dia bukan sigma A saja, dia sigma A prime. So you kena guna equation yang panjang tadi tu. Okay, yang ni. Okay, untuk cari sigma A prime dengan sigma M prime. Tapi step dia semua sama. Okay, masukkan sigma A, masuk sigma A. Cuma inilah dia panjang sikit sebab dia adalah combine loading. Okay. Okay. Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, sorry. Okay, kalau tak ada kita stop sekejap 2 minit. 2 minit and then kita sambung sedikit. Okay, sambung sedikit. Alright. So tak adalah analisis dia, itu saja untuk analisis shaft. Okay. Ini adalah stress analysis. Okay, ini adalah stress analysis untuk, saya dah buka dulu ni. Okay. Okay, ini adalah macam mana nak cari sigma A. Okay, and then nak cari sigma M lah. Ni due to bending. Okay, due to bending moment M due to bending moment, and then ini adalah sigma A. Okay, ini adalah sigma A ataupun tau A dengan tau N disebabkan oleh torsion. Okay, ini adalah disebabkan oleh moment. Okay, bending moment lah. Yang ini disebabkan oleh torque. Okay, disebabkan torque dia akan menghasilkan shear lah, shear stress. Daripada moment dia akan menghasilkan normal stress. Okay, ini cara nak carilah sigma A, sigma M, tau A dengan tau M. Okay, sebab you all nak masukkan dalam equation nanti kan. Ni, nak masukkan dalam equation mana tadi? Combine loading tadi. Oops, ni. Sigma A dengan ni sigma A dengan sigma M, lepas tu tau A dengan tau M. Okay, so equation dia ni. Equation dia yang tadi lah. Ini equation dia. Sigma A, sigma M, sigma tau A, tau M. Okay. Ataupun you boleh guna, instead of guna yang ni tadi, sebab yang ni dia consider axial loading sekali. Ni ada axial loading, nampak ni, dia ada axial loading. Maksudnya dia ada 3 loading lah. Satu moment, satu torsion, dia ada torsion dengan axial loading untuk kes ni lah, kes ni. Tapi untuk example yang kita buat tadi,
Okay, untuk example yang kita buat tadi, mana tadi? Example ni dia ada torsion dengan moment sahaja. Okay, so yang ni you boleh delete lah. Ni delete kan. Delete ni delete ni. Okay, so basically you akan dapat, okay, you akan dapat equation ni. Okay, you akan dapat equation ni. Okay, bila you delete yang bahagian axial tu, you akan dapat yang tu lah. Okay, untuk cari sigma A prime dengan sigma M prime. Okay. Alright. So ada soalan tak? Yang lain. Okay, sebenarnya kita dah habis lah tu yang atas ni. Atas ni dia punya teori lah. Okay, teori. Apa itu shaft, okay? Apa itu shaft, and then apa itu axial, okay? Axial tu non-rotating member, and then nak guna material apa shaft, right? Shaft ni guna material apa? Okay, biasanya kita guna carbon steel. Okay, and then dia punya layout, bentuk shaft ni macam mana? Ni layout dia. Okay, biasanya shaft ni dia akan connect dengan elemen yang lain lah, mesin elemen yang lain. For example, yang ni dia connect dengan gear. Okay, dia connect dengan sprocket kan. Lepas tu macam mana nak apa tu, nak attach, for example nak attach gear dengan shaft. So dia guna key, lepas tu ataupun guna hub. Okay, yang ni dia connect dengan ni bearing, ada bearing. Shaft layout tu maksudnya macam mana rupa shaft lah, yang maksudnya common shaft design lah. Okay, bila ada shaft tu dia ada apa dia ada mesin elemen. And then kalau you tengok sini, shaft ni kita banyak attachkan dengan mesin-mesin elemen yang lain lah, macam gear, sprocket, belt and so on. So benda-benda tu menyebabkan stress concentration. Ni nampak ni ada perubahan pada diameter, and then ataupun kalau you guna key, untuk key, so you akan machine sikit lah shaft tu. Okay, you ada keyway kan, you pernah dengar keyway. Okay, tempat you nak masukkan key key, so you kena ada keyway. Bila keyway tu dia menyebabkan stress concentration. Okay, that's why lah kita ada yang KF tu. Okay, you all cari KF tu sebab shaft ni memang kita tak boleh lari dengan stress concentration. Okay, and then adalah snap ring. Ini cara kita nak lockkan supaya you punya machine element tu tidak tercabut tercabut and so on lah. Okay, and then shaft design, dia adalah prinsipal dia. Prinsipal. Okay, so biasanya kita akan design shaft ni as short as possible. Okay, as short as possible. Maksudnya jangan terlampau panjang lah. Sebab apa? Bila panjang dia akan menyebabkan bending. Dia akan menyebabkan bending tu semakin tinggi. Sebab bending ni M ni dia sama dengan F kali dengan D. D ni distance. So kalau you ada shaft yang pendek, you ada force kat sini, dengan satu shaft yang panjang, you ada force kat sini. So ini jarak dia, ni jarak dia. So jarak ni panjang. Okay, bila jarak ni besar, so bending moment akan besar. Bila bending moment besar, stress akan lebih tinggi. Bila you all nak design shaft, you kena make sure shaft tu sependek yang mungkin. Okay, as short as possible. Itu dia punya prinsip lah, general principle untuk buat shaft lah. And then if possible, locate stress ratio away from stress region of the shaft. Kalau boleh kurangkan stress concentration. Stress concentration ni kita tak boleh nak avoid, tapi try to minimize. And then kalau isu dengan berat, contoh shaft you ni berat sangat, and then you punya structure tu menyebabkan you punya the overall structure menjadi berat. So gunalah hollow. Okay, boleh guna hollow. Itu dia punya prinsip dia lah. Okay, untuk reduce the weight. Okay, ini tak ada apa lah. Ini dia apa attachment yang ada pada shaft. Okay, boleh baca lah. And then stress concentration lah. Stress concentration ni saya dah bagi tahu tadi. Okay, kita nak attachkan all these thing. Okay, kita nak attachkan key, kita nak attachkan gear, sprocket semua ni.
Okay, menyebabkan banyak stress concentration lah. Okay. Okay, ini dibagi tahu mana datangnya stress concentration lah, daripada key, snap ring, okay, and so on lah. Okay, boleh tengok lah, you boleh search lah. Saya nak cerita semua pun susah juga. Okay, bukan susah, maksudnya benda-benda kecil ni you all boleh baca sebenarnya. Saya inform yang mana yang perlukan explanation sajalah. Okay, kena tengok lah apa itu key, apa itu snap ring, okay, apa itu taper pin, pin and so on lah. Ini cara untuk reduce stress concentration. Kalau stress concentration pada shaft, so apa yang you boleh buat, you boleh design bentuk kat situ lah. Okay, dia punya fillet tu. Okay, so you boleh design supaya stress concentration tu reduce lah. Ni apa ni, by using clamp collar, friction, collar, slip. Okay, yang ni cara nak reduce stress concentration. Instead of you guna key, okay, instead of you guna key yang mana you kena machine shaft tersebut, you boleh guna juga ni, clamp collar. Clamp collar ni you tidak perlu machine shaft tu, you tak perlu buat machining, tak perlu kacau shaft tu tersebut lah. You boleh attach machine element without machining the shaft, so you boleh reduce the stress concentration. Okay, and then ni apa ni, roller bearing often use. Okay, ini apa gunanya roller bearing. Okay, apa guna roller bearing? Untuk dia rotates lah. Okay, dia rotates ataupun untuk support axial loading actually macam tu, support the axial loading. Okay, and then thermal stress. Okay, jangan fix pada dua-dua shaft lah. Okay, biasanya kita jangan fixkan pada dua-dua shaft. Okay, sebabnya kalau shaft tu berpusing, biasanya dia akan panas, dia ada friction. So dia ada thermal stress lah. Okay, so kalau you fit dua-dua, nanti dia akan expand dan juga dia akan patah lah. So biasanya kita akan bagi satu end tu free. Okay, kat satu hujung tu free supaya dia boleh expand lah. Supaya tak adalah stress, thermal stress yang develop dalam shaft tersebut. Okay, and then loading. Saya dah bagi tahu tadi, shaft ni biasanya you akan ada torsion. Okay, torsion. And then bending moment. Ni bending moment tu dia datang daripada ni, transverse load ni. Okay, transverse load ni dia akan create bending moment. Okay, macam you all dah belajar dalam strength of material. Okay, you ada beam for example, and then you ada loading, transverse load. So kalau you buat you buat free body diagram, you akan ada shear stress dan juga bending moment. Okay, so transverse force ni lah yang akan menghasilkan bending moment. Okay, bending moment. So you ada torsion, you ada bending moment, and then you ada juga axial loading combine. Okay, that's why kita kena guna Voigt-Mises yang sigma A prime dengan sigma M prime. Okay, ini dia punya prosedur sajalah. Okay, prosedur macam mana kita nak design. Okay, kena nak pilih macam mana nak pilih, step by step lah, boleh baca lah. Okay, shaft dimension, lepas tu identify critical point. Okay, lepas tu tengok apa internal force yang ada, moment yang ada, lepas tu combinekan stress tersebut, cari safety factor, bla 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 bla, tu dapatlah diameter shaft. Biasanya kita nak cari diameter shaft lah. Okay, diameter shaft. Okay, ini proses je lah, prosesnya, teori saja proses. Sama juga, yang ni untuk static loading. Ini kalau shaft yang tidak berputar, ada shaft yang tidak berpusing. Okay, ini kalau untuk shaft yang berpusing. Okay, prosedur dia lah. Critical location and then shaft design, yang ni saya dah bagi tahu tadi, tak ada apa beza dengan yang previous chapter, cuma bezanya adalah kita kena cari Voigt-Mises sebab dia combine loading, so ada prime lah, sigma A prime dengan sigma M prime. Okay, and then deflection. Deflection tak perlu, deflection tak payah, ini luar pada you punya topik luar punya topik, cuma saya nak bagi tahu je lah, bila buat analisis, you kena consider deflection juga. Kalau shaft you terlampau panjang lah. Kalau shaft you panjang, you kena consider deflection. And then critical speed pun tak ada dalam you punya syllabus. Cuma saya nak bagi tahu yang bila shaft you berputar, dia ada certain speed yang dia kena fulfill lah. Dia tak boleh melebihi certain speed ataupun critical speed. Bila lebih pada that speed, critical speed, shaft you akan tak stable. Dia akan tak stable lah. Okay. Tu, tapi tak apa, kita abaikan itu. And then shaft
component ni adalah shaft yang biasa kita attach, komponen-komponen yang biasa kita attach pada shaft. Okay, kita ada set screw, pin and key and pin, retaining ring and so on lah. Ini adalah komponen-komponen yang kita gunakan untuk kita attachkan shaft dengan machine element yang lain lah. Contoh you ada shaft, you ada gear. Okay, macam mana nak attach gear tu pada shaft? So biasanya you akan guna set screw ke, key and pin ke, retaining ring and so on lah. Okay, itu maksudnya shaft component. Okay, and then ni beza set screw dengan key dengan pin lah. Dengan wood, ada bagi apa ya, wood draft key. Okay, so kalau set screw tu dia hanya dia tak apa tu, dia tak through the shaft. Dia tak masuk dalam, dia tak tembus shaft lah. Okay, kalau key ni dia masuk sikit. Okay, dia potong sikit shaft tu. Okay, kalau pin dia terus drill through ataupun dia tembus shaft tersebut lah. Itu beza dia lah. And dia boleh tengok lah set screw tu apa, key tu apa, jenis-jenis key pun banyak, jenis. Plain paper, round end key. Okay, nak masuk satu-satu memang pening lah. Okay, so biasanya key ni dia subjected to dua jenis stress je lah. Okay, shear stress dan juga compressive stress. Key tu biasanya dia subjected to shear stress dan juga compressive stress. Nak kira macam mana, equation diberilah. Okay, kita bagi teori saja. Retaining ring tu apa? Okay, retaining ring pun ada banyak. Retaining ring ni untuk kita nak nak staykan machine element tu pada position dia lah. Especially in axial direction. Kita tak nak machine element yang kita attach tu dia terkeluar ataupun dia detach from the shaft. Okay, kita guna retaining ring, retaining ring. And then example habis. Okay, habis dah tajuk shaft. Laju je. Okay, ada soalan? Sir, Yes. untuk design satu shaft tu, kita perlu buat tolerance ke ataupun kena betul-betul shaft tu fit? Untuk design apa? Untuk design shaft tu, untuk machining lah, untuk design shaft untuk machining, perlu ada tolerance ke atau shaft tu kena fit? Ada tolerance. Dia bergantung kepada apa application you punya shaft tu. Apa application? Ada certain application kita nak press fit, maksudnya kita nak betul-betul fit. Ada yang kita nak dia ada clearance. Okay, dia panggil banyak kan, itu saya dah tunjuk kan dalam table tu. So dia ada application dia lah. Okay, kenapa kita nak yang loose fit ke, kita nak press fit ke and so on. Dia ada tolerance. Kena ada tolerance. Okay. Okay, sir. Menjawab soalan you tak ni? Jawab, sir. Okay. Ada soalan lain? So basically you punya test nanti, test hari Jumaat. Okay, test 1 tu dia akan masuk sampai shaft lah, sampai habis ni. Okay, kita dah cover yang ni. Even though saya go through laju sikit lah, tapi ini part-part teori ni saya harapkan you all boleh baca sendirilah. Cuma analisis tu saya sentuh supaya you all faham lah. Okay, faham konsep dia. Mungkin hari Isnin kita boleh, you punya kelas hari apa? Hari Rabu. Okay, hari Rabu kita boleh buat few example. Okay, kita cuba buat beberapa contoh untuk shaft. And then hari Jumaat you boleh ambil test lah. Okay. Ada soalan lain lagi sebelum kita tamatkan kita punya lecture hari ni? Alright, so kalau tak ada, itu saja. Selamat berpuasa. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, sir.